dan sampailah sekarang saya buat benda yang sama walaupun pada asalnya saya adalah bukan bekerja dalam bidang marketing. So Kuku adalah platform orang kata business yang memang saya fully utilize apa yang memang saya dah belajar pada dululah. Tapi kita belajar dulu teori, tapi sekarang nak buat praktikal tu agak mencabar jugalah disebab saya tidak ada pengalaman langsung di dalam bidang sales sebelum ini. Alright. So saya adalah seorang habis belajar 2008 2000 apa tak ingat 2008 lah. 2008 saya habis belajar, lepas tu saya terus dapat kerja di salah sebuah manufacturing dekat Johor Bahru sebagai purchasing executive. That time saya bekerja lebih kurang 6 tahun. Lepas tu barulah saya terjumpa di platform Kuku. Barulah berjinak-jinak dekat Kuku, barulah tahu apa itu sales, apa itu marketing. Selama ni saya rasa tak best pun kan, kita nampak orang jual-jual ni, saya rasa macam saya tak seronok pun sebenarnya nak buat. Tapi Allah Ta'ala kata dah memang ada rezeki kita dekat sini, so kat sinilah saya. Alright, kita bagi orang masuk. Alright, achievement saya di Kuku, Alhamdulillah. Okay, saya ada brand store di Perlemua Johor Bahru dan saya adalah top manager, okay, pada tahun 2018, okay, yearly untuk Kuku. So macam tak percaya, tapi rezeki Allah dah bagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim, terima kasih kepada NCM dan NCO yang membantu saya. Kalau tanpa mereka, tak adalah juga saya menerima apa-apa award dekat Kuku, juga kepada saya punya tim lah. Dan saya ada mendapat pelbagai kata achievement dekat DMG dulu. Ingat tak kita punya bos-bos dulu? Memang seronok lah, memang seronok sangat. Dari dulu sampai sekarang macam tak berapa ni sekejap ada orang ni. Mute tu, Sarina tu tak mute. Okay, so sampailah sekarang, Alhamdulillah saya masih berada di platform Kuku dan terima kasih kepada tim saya lah, especially sebab tanpa mereka saya pun tak akan berada dekat sini. Alright, okay, so kita dah pergi kepada kita punya tajuk pada hari ini. Minggu lepas kita belajar apa, boleh share dekat sini. Kita belajar dengan NM Abdul Malik, kita belajar pasal kuasai database kan, betul tak? Minggu lepas. So dekat situ sebenarnya itu adalah salah satu cara juga sebenarnya di dalam zero cost marketing. Seronok sangat belajar minggu lepas. Memang banyak sangat info yang kita dapat daripada NM Malik, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi share dengan kami semua sebab ada banyak yang kami tak tahu, dan terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk kita orang pada minggu lepas. Alright, di kesinambungan itu jugalah kelas pada hari ini. Kita buat kelas pada malam ini, sharing, saya tak nak cakap kelas lah, sharing pada malam ini. Di mana macam kita tahu sekarang kita punya platform yang memang popular social media sekarang, apa dia? Yang kita nampak dekat sini, kita nampak Facebook kan, betul tak? Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan ini semua adalah platform social media yang memang top, yang memang boleh buat duit. Walaupun ia dinamakan social media, yang mana kita sebenarnya nak berinteraksi dengan kita punya kawan-kawan, saudara, sahabat andai, tetapi dalam masa yang sama kita boleh buat duit. Itulah sebenarnya yang best sangat sekarang ni. Trend pada 2000, daripada bila saya rasa dah lama dah trend ni sejak saya ni, sorry macam jangan lupa rekod jangan lupa rekod. Saya pun lupa kejap. Tak apa, saya dah live ke Millionaire Group punya FB. So nanti boleh download dari situ. Saya dah live ke situ. Kalau rekod pun bagus juga lah. Sekejap yang ke bahagian tepi ni kan. Rekod, okay. Recording in progress. Yes, okay, dah. Alright, so kita teruskan kesinambungan daripada minggu lepas punya kelas. Minggu ni kita nak sharing lah sedikit, orang kata apakah dia method-method ataupun channel
social media yang boleh kita gunakan untuk kita dapat duit. Saya nak tahu dekat sini kan, okay, siapa yang memang dah selalu sangat, kata dah biasa sangat buat jualan dekat social media. Boleh share komen nombor 2 sikit? Okay, macam Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, ramai tak yang dah buat? Okay, saya nampak Malik semua ramai dah, memang dah buat kan. So mungkin hari ni apa yang saya sharing ni mungkin anda dah tahu, tetapi kita refresh balik. Okay, kita ingat balik, kita cuba buat balik supaya kita tak orang kata sendu. Okay, sebab kadang-kadang benda yang dah biasa kita buat tetapi kita rasa macam dah tak syok. Macam alah, benda ni aku dah selalu buat lah, aku tak nak buat lagi lah. Ada orang memang macam gitu. Betul tak? Setuju tak dengan pendapat saya? Sebab ada orang dia rasa macam benda tu dia dah tahu, dia tak nak buat pun, dia nak stop. Dia rasa dia nak buat benda lain. It's okay, kita boleh belajar semua benda pun. Okay, kita boleh belajar method marketing yang lain. Tetapi one of zero cost marketing ni anda kena buat betul-betul sampai berjaya sebelum anda ke next step. Sebab kalau anda fokus dekat zero cost marketing ni, sebenarnya anda kadang-kadang tak sempat pun nak buat benda-benda yang lain. Macam tu, benda-benda yang perlukan bayaran lah, senang cakap. Alright, benda-benda yang perlukan bayaran. Alright, so apa yang saya nak cakap kat sini, walaupun okay, kita namakan dia zero cost marketing, tetapi tidaklah orang kata langsung tak memerlukan duit kan. Kena fahamlah konsep tu. Apa yang kita perlukan, paling penting zero cost marketing adalah apa? Boleh share sikit apa yang paling utama yang kalau kita tak buat ni memang kita tak dapat? Boleh share sikit? Boleh chat dengan saya, ada two-way communication supaya share supaya kata lebih seronok. Ada yang tak boleh masuk Zoom. Okay, kejap. Alah, kita seronok share sampai terlupa nak accept orang je. Okay, dah. Okay. Alright, thank you so much. Alright. Apa tadi kita sambung? Okay, kita nampak dekat sini Okay. Kita dah tengok tadi kita punya percentage kita punya platform social media kita. Macam saya cakap tadi lah, walaupun kat social media ni kita boleh buat zero cost marketing tapi tak bermakna tiada pun duit yang perlu dikeluarkan, kerana ada lagi term-term lain yang korang kena buat kalau korang nak buat zero cost marketing. Henny, sekejap. Apa? Sorina Osman minta tolong mute Sorina Osman ataupun Henny mutekan dia. Okay, dia on balik. Sorina Osman minta tolong mute. Mana orang ni? Okay, terima kasih. Baru clear. Okay, jarang-jarang jadi host. Tadi. Tak apalah, kita belajar, kita nak sharing kan malam ni, kita belajar lah sampai kita belajar. Okay, alright, okay. Betul. Kita sharing tau, kita tak nak stress malam ni, kita sharing apa yang saya cakap ni. Okay, korang pun boleh tambah baik sebab saya punya ilmu ni saya rasa tak banyak pun, mungkin 50% je. Korang sebenarnya yang memang dah terror, sebab saya sebagai manager daripada 2018 sampai sekarang 100% nak buat sales tu memang agak susah lah, sebab saya as a leader saya kena guide anak buah saya kan. So tapi saya adalah buat juga dan saya memang tahulah sedikit dan saya ajar anak buah saya. Alright, so kita enjoy malam ni, kita tak nak stress. Alright, apa yang perlu saya nak sampaikan kat sini, zero cost marketing, the best thing yang anda perlu kena wajib buat adalah satunya adalah korang memang kena rajin. Kalau tak rajin, minta maaf lah memang takkan dapat apa-apalah, termasuklah benda-benda lain juga. Tapi yang ini memang confirm korang memang kena rajin. Sebabnya
dah lah tak keluarkan duit kan, betul tak? Tapi korang nak keluarkan apa? So kena ada rajin dan korang kena ada masa. Masa tu paling penting, kena ada usaha dan korang of course kena ada data, betul tak? Kena ada data internet dan juga consistency is the key of the zero of marketing kalau korang nak berjaya dekat sini. Alright? So kita teruskan. Okay. Hari ni kita tak nak cakap terlampau detail, but saya akan share apa yang saya tahu dan saya minta NM lain ataupun NE lain yang ada idea boleh kita sharing bersama supaya kita dapat ilmu pada malam ni. Sebab saya rasa ramai lagi korang kat sini yang memang pandai, yang memang terror, yang memang perform untuk zero cost marketing ni. Alright, pada asalnya, okay, masa saya buat kuku ni, saya hanya buat sekadar logical thinking. Macam tu. Logical thinking tu macam mana saya start berniaga di Facebook pada 2011 ataupun 12. Dah lama lah Saya bermula dengan perniagaan yang so-so je lah. Okay, tapi banyak lah saya menjual kerepek, menjual tudung, menjual baju, menjual pin tudung. Okay. Dan macam-macam jual MLM punya barang pun pernah jual, alright. Dari situ saya mendapat pengalaman sedikit dan apa yang penting sekali adalah saya suka untuk duplikasi. Means duplikasi dan tiru versi. Maksudnya dua benda ni korang kena tahu dan korang kena buat kerana dua benda ni sebenarnya adalah pembelajaran kita, proses pembelajaran kita. Kita kena duplikasi apa yang orang tu buat dan juga kita kena tiru versi apa yang dia buat, barulah kita boleh berjaya. Apa yang saya buat that time 2011 sampai 2016, last saya punya business adalah jual, siapa kasih tahu? Jual kek. Saya buat kek, saya adalah baker. Okay, masa tu saya masih bekerja. Okay, saya senang cakap kan, bila kita desperate, maksudnya dekat situ kita nakkan duit, kita akan cuba pelbagai cara. Saya punya motto, saya punya visi dekat kuku, saya punya orang kata tagline dekat kuku ni adalah buat je asal jadi. Sebab kalau korang tanya dengan saya macam mana Herni kau buat gambar, macam mana Herni kau buat video, macam mana kau buat copywriting, macam mana kau buat ni gini, saya adalah orang yang memang tak pernah pergi kelas. Memang saya tak pernah pergi kelas langsung. Saya akan Google dan saya akan tengok YouTube, saya akan buat dia sampai jadi. Saya akan install benda tu, saya akan goda-goda dia sampai jadi. Tapi kita adalah tanya juga sikit-sikit orang kan. Cuma saya bukan kategori yang terlampau rajin nak pergi kelas sebab saya tak ada masa dengan uruskan anak, rumah tangga, tapi saya berusaha untuk tahu sesuatu tu. Alright, so hari ni kita akan belajar, saya akan share sedikit ilmu pasal Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram dan paling seronok sekarang adalah bab TikTok. Okay, so medium ni sebenarnya yang memang saya gunakan. Medium lain, okay, macam contoh minggu lepas NM Malik ada share pasal apa, banyak lah. Okay, itu medium yang memang bagus lah. Itu adalah salah satu zero cost marketing. Tapi hari ni saya nak share briefly sikit-sikit yang saya tahu dan anda boleh tambah baiklah apa yang saya nak share pada malam ini. Alright. Okay. Sebelum kita masuk channel-channel tersebut, ini part yang paling sangat, paling sangat saya suka share dekat saya punya team. Bukan saya seorang bukan saya seorang saja yang buat, tetapi saya suka share kepada saya punya anak buah. Okay. Selepas anda dah install WhatsApp, anda dah install Facebook, Facebook, WhatsApp, Instagram, apa semua tu kan, dah install. Sekadar apa? Tengok je orang menjual kan, tengok orang menjual, tengok orang komen-komen, reply, orang share, betul tak? Okay? Apalah salahnya kita berniaga? Itulah sebenarnya konsepnya, di mana kita menggunakan less duit lah, boleh dinamakan zero cost lah.
benda paling utama yang memang korang kena buat adalah personal branding. Apa yang saya nak share pada malam ini sebenarnya adalah satu orang kata ilmu yang mana kalau korang buat dekat Facebook advertising berbayar macam contoh Facebook ads ke Instagram ke apa semua tu kan, ads yang berbayar semua, ini juga sebenarnya adalah satu poin yang sangat-sangat penting. Kalau korang tak buat ni, memang saya rasa sangat-sangat rugi kerana korang buang masa je. Senang cakap. Sebab apa yang kita nampak sekarang ni, orang suka menjadi seller je. Okay? Dia suka jadi seller, dia suka jual-jual barang everyday 24 jam, okay? Dia suka pagi posting jual ni aku hari ni contoh Kintok 66, tengah hari Kintok 66, petang Kintok 66 sampai malam Kintok 66. Okay? No, itu semua memang salah. Korang tak boleh buat macam tu. Okay? Apa yang perlu anda buat adalah personal branding ni, kita ni nak bagi awareness, kesedaran. Okay? Kesedaran kepada orang yang kita ni wujud berniaga. Benda tu ada tak korang buat? Okay, ada tak korang termiss everyday? Ada tak korang dulu buat tapi sekarang dah tak buat? Sebab benda ni kena continuously buat. Okay, kena setiap hari, setiap waktu, okay, kena buat jugalah. Kalau contoh hari ni tak sempat nak buat, besok-besok lusa pun buatlah. Tapi kalau boleh satu hari tu buatlah sekali. Okay, dia sebenarnya adalah orang kata satu trademark yang mana kita nak brand diri kita ni jual kuku. Apa yang perlu kita buat pertama sekali adalah, okay, korang kena tengok korang punya profile picture, korang punya information dekat Facebook, segala yang yang mana orang tahu korang buat kuku tu, korang updated tak dekat korang punya Facebook ataupun Instagram ke apa semualah medium online tersebut. So itu korang kena buat. Korang kena buat. Okey, macam contoh saya cakap tadi, nama confirm memang jangan guna nama orang lain. Nama haiwan ke binatang, guna nama sendiri. Okey, itu paling penting. Muka pun sama. Tapi apa yang saya nampak, perasan tak, orang yang memang betul-betul dia buat bisnes, okey, dia akan letak profile picture dia yang sangat-sangat cantik. Itu adalah trust. Benda ni korang kena buat. Kalau korang tak buat, adalah sangat-sangat rugi. Alright? Lepas tu, apa benda yang korang nak tunjuk ni sebagai orang yang jual kuku ni? Apa sebenarnya? Okay? Everyday activity korang. Aktiviti yang korang buat tu mestilah korang kena sharing. Sharing everyday dekat medium semua tu lah. Okay? Alright. Aktiviti macam mana? Kalau dulu kan, saya sekecil-kecil testimoni customer, sekecil-kecil macam buat quotation, sekecil-kecil macam saya buat video, semua saya post. Saya tak ada macam contoh dulu masa saya mula-mula buat, saya memang main saya di Facebook, okay. Apa yang saya buat, saya memang 100% menggunakan saya punya Facebook. Okay, saya menggunakan saya punya Facebook dan masa tu kita tengah belajar, orang sibuk suruh buat page, saya pun buat page lah walaupun tak pandai nak bayar-bayar tu kan. Okay, saya buat page. Dekat page tu pun saya buat personal branding yang sama. Okay, saya ingat lagi, saya masak nasi. Okay, saya masak nasi guna air kuku pun saya ambil gambar. Saya edit tak cantik pun tak apalah. Saya buat je masa tu. Dan saya ingat masa tu pun Nasir pun ada buat page jugalah. Kita sharing lah apa yang kita buat. So seronok sebab kita buat benda yang kita suka kan. Alright. So korang kena buat sekecil-kecil pun aktiviti. Okay, korang kena share. Itu adalah trust dan personal branding. Yang kedua, apa yang korang kena buat juga, attend class. Kerana attend class itu adalah ilmu yang mana ilmu tu korang akan dapat walaupun sekecil-kecil anda baru tahu, oh air kuku ni air mineral. Itu sebenarnya ilmu yang korang kena share kepada orang lain. Dulu masa saya buat kuku, itulah ayat saya setiap hari sampai kawan PM saya, dia cakap, ni apa yang kau jual air tu? Dia macam baru tahu benda tu. Jadi korang walaupun sekecil-kecil ilmu yang korang ada tu sharing je sebab tak semua orang tahu. Alright? Jangan malu
Okay, buat personal branding ni sebenarnya jangan malu. Kalau korang malu, memang automatically lah korang memang tak boleh lah nak buat apa-apa pun. Nak berniaga, jangan malu. Okay, trust pada diri sendiri yang kita boleh buat. Okay, lagi-lagi zero cost marketing ni memang kita perlu ke depan. Kita tak di pilihan, kita memang ke depan. Kita perlu ke depan. Okay, faham tak semua? So, kita kena kita kena brandingkan diri kita, siapa kita pakar dalam bidang apa, pakar dalam kuku. Alright, kita ketengahkan. Okay, biar orang kenal dekat kita. Okay, faham semua? Kena buat Right, kita move ke next. Kita save sekejap, ada orang masuk. Okay. Apa yang memang sangat penting dekat sini, dekat apa pun social media sebenarnya, kena stop selling. Okay, start helping, start bantu orang untuk menyelesaikan masalah. Jangan menjual. Alright, jangan menjual terlampau hasil sangat. Sebab orang nak tengok Facebook, kita punya personal ke apa tu, dia orang cuma nak tengok yang kita punya sharing kehidupan kita. So every day janganlah korang terlampau hasil sangat sayang. So tak boleh macam tu. So korang kena buat soft sell. Okay, soft skill tu yang mana nanti kita akan belajar next lagi. Okay. Macam saya cakap tadi lah. So kita kena share apa personal branding tu, kita kena share knowledge yang kita ada dan experience sepanjang kita buat kuku tu walaupun sedikit. Okay, kita kena share. Lebih-lebih lagi orang yang memang dah pakai kuku. Jangan malu jangan malu. Kita share setiap hari. Kita macam contoh kita ada buat video ke kan. Contoh kita ada penapis air, penapis udara, mati kuka. Takkanlah satu pun korang tak ada. Mestilah korang kena ada at least penapis air, betul tak? So sharing lah pasal penapis air. Macam mana nak buat sharing penapis air soft skill? Janganlah korang duk bantai Kintop 66. Sharing lah dengan produk tu. Okay, bergambar. Buatlah satu ayat yang orang kata tak nampak hard selling sangat setiap hari. Macam tu. Gunakan mungkin anak anak buat air ke, ambil gambar ke kan, laki ke kan. Okay, mak ke. Itu sebenarnya saya rasa kalau kita nak cakap pasal soft selling ni terlampau banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ni malu nak buat. Itu sebenarnya. Alright. Ini orang tanya dengan saya. Herni, aku ni ada Facebook kan, tapi aku tak tahu nak post apa setiap hari. Okay, silap tu. Okay, korang kena tahu. Kalau korang tak tahu, memang automatically lah korang punya takkan berjaya. So, apa yang kita nak post setiap hari sebenarnya, okay, ini saya cakap tadi tu lah, adalah yang pertama sekali, rajin. Kalau tak rajin, memang takkan boleh jadilah. Saya tahu, okay, sekarang kita dah banyak apps yang mana kita boleh buat auto. Kita boleh posting setiap pagi, petang, malam kan. Semua tu kita boleh buat. Tetapi why not kita ambil satu inisiatif. Dia tak susah pun sebenarnya. Kita nak post apa dekat kita punya wall ni kan, dia tak susah pun. Pagi tu korang kena set satu masa yang korang memang selalu check in. Maksudnya ini adalah kedai kita. Contoh kalau kita check in pukul 10 pagi ngam. Jangan menjual terus. Pagi-pagi buta kau nak menjual, orang pun tak suka. Okay, pagi-pagi sekurang-kurangnya share good morning, share selfie, share lah satu bentuk manfaat kepada orang yang orang boleh share. Kalau pukul 8 everyday, pukul 8. Kalau pukul 10, pukul 10. Okay, apa yang penting sebenarnya dekat kita punya medium Facebook dan zero cost marketing ni adalah engagement. Itu adalah yang paling penting yang korang kena tahu dan korang kena buat. Kalau korang tak buat, fail. Kalau korang tak buat engagement dengan korang punya kawan-kawan, fail. Sebab itu sebenarnya lah trust kepada orang untuk orang tu beli dengan korang semua. Alright. So bila dah lebih kurang pukul 10, 11, bolehlah buat satu soft selling kan kepada kita punya kawan-kawan kita. Alright. So petang biasanya dalam pukul 2
kan. Dalam pukul 2 ke 2 hingga pukul 4 ke bolehlah buat kita punya pasal produk juga. Okey, malam kita bagilah solusi, kita bagi testimoni, kita bagi kejayaan kita sekecil-kecil ke, kan kita bagilah sesuatu yang orang kata boleh memberi manfaat ataupun orang nampak wow dia ni. Okey, fahamkan kat situ. So korang kena take note waktu pagi, petang, malam sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau malas buatlah application yang auto, korang boleh buat je dekat situ, buatlah soft selling korang. So senang kan, tak susah pun. Sebab apa saya cakap dekat sini, dulu walaupun saya kerja, saya dulu walaupun saya berhenti buat kuku, masa saya kerja saya memang aktif menjual. Apa yang saya buat, saya dah set. Saya pergi kerja pukul 7.30 sampai office pukul 8. Sebelum pukul 8, satu posting mesti saya dah keluarkan. Tak susah pun sebenarnya, tak sampai 2-3 minit pun. Jadi korang kena rajin lah sikit. Kalau korang tak rajin memang susah. So lepas tu nanti ada mungkin break hour office kan, pukul 10 tu. Okay, pukul 10 tu kita posting lah satu untuk produk kita. Okay, lepas tu tengah hari rehat bolehlah posting juga. So sebenarnya korang kena rajin. Itu je sebenarnya dia punya tips. Tak rajin memang korang takkan boleh buat. Okay. Alright. So apa yang saya nak cakap dekat sini, berkenaan dengan posting ni, perasan tak dekat Facebook sekarang ni yang kat kita punya wall ni, kalau kita buat hard sale dia akan tulis sell something. Perasan tak? Siapa perasan dekat sini? Kita buat hard sale macam contoh saya ada Kintop sekarang ada promosi RM66. Siapa perasan kat sini? So memang ada sekarang. So kalau korang punya posting yang memang hard selling sangat, okay, dia takkan ada dekat wall korang, okay, dalam masa sejam, 2 jam je dia dah hilang. Lagi-lagi tak ada orang komen, lagi-lagi tak ada orang share. So sangat-sangat rugi korang punya posting. Buatlah posting copywriting soft selling di mana orang boleh engage, orang boleh komen dan orang boleh share. Dan sebenarnya itu adalah bagi orang masuk. Itu adalah salah satu orang kata ibaratnya kita macam buat Facebook berbayar pun. Sebenarnya konsep dia tu sama je. Dia adalah engagement. Okay, kalau korang tak buat benda tu, dia takkan berada dekat wall kita. Kan? So, kita kena rajin lah buat benda tu. So, gunakan teknik soft selling di mana jangan terlalu hard sale sangat menjual. Buatlah cerita di balik produk tersebut. Buatlah cerita di balik harga tersebut. Buatlah cerita di balik benefit produk tersebut. Okay? So, jangan buat hard sale. Lagi-lagi korang tulis RM66. Lagi-lagi korang tulis booking now, pre-order now. Itu semua jangan tulis. Korang kena susun ayat dia baik-baik supaya dia bukan jadi hard sale. Macam mana korang nak tahu? Paling senang sekali kalau korang post sekali tu memang masuk selling something, kau delete lah, kau edit lah. Edit lah supaya dia menjadi soft selling. Ataupun korang buka satu mobile untuk Facebook, korang cuba share, kau tengok memang nampak kat situ dia adalah posting menjual. Okay, jangan. Ya, betul. Tukar ejaan, betul. So, betul lah Malik. Kita kena jadikan ni soft selling. Sebabnya, itulah saya cakap, nothing, tak ada point apa-apa. Dia tak lalu pun dekat wall kawan-kawan kita nanti. So, betul. COD, tukar COD, income. So, korang kena jadikan dia macam tu. Alright? Jangan hard sale. Okay? Ini tips penting dari dulu sampai sekarang. Daripada saya first time buat kuku ke niaga, inilah sebenarnya tips paling penting dekat Facebook. LCRC. Okay, macam mana cara dia? Love ataupun like, C comment, R reply, C comment balik. Okay, macam mana kita nak tahu benda ni? Macam mana kita nak aplikasi benda ni? Okay, dia senang je. Setiap hari, okay, pagi kan kita buat posting pagi kan. Okay, apa yang anda perlu buat? Anda buat satu posting pagi, jangan posting menjual. Buatlah satu doa-doa yang baik untuk kawan-kawan kita dekat dalam Facebook. Okay, kita share. Dan masa kita post tu, ada kawan-kawan lain kita yang memang buat posting yang sama. Korang like, korang komen. Okay, korang komen
Okay, lepas tu nanti automatically dia juga sebenarnya akan membantu kita akan like dan juga komen dekat kita punya status. Dia akan naik lah. Okay, dia everyday akan naik lah. Ramai orang sharing benda-benda doa-doa, benda-benda yang baik kan. So korang kena buat benda tu everyday. Selang, benda ni tak lama. Kalau buat dalam, kadang-kadang orang pukul 8, 8.30 kan. Korang mungkin ambil masa sikit lah, setengah jam. Apa pentingnya benda ni sebenarnya setiap pagi, okay. Sebenarnya korang nak buat engagement, okay. Korang kena ada high engagement dengan korang punya audience, okay, korang punya kawan-kawan dekat Facebook. Kalau korang solo-solo, siapa nak tahu korang buat kuku, okay. Pada yang memang, okay, yang memang dah ada Facebook tapi kawan dia tak ramai, okay. Contohnya kawan dia tak ramai 200, 300. So sorry, korang kena naikkan korang punya kawan-kawan dulu. Apa yang korang kena buat adalah korang kena add kawan-kawan korang, dapat daripada mana, carilah dekat kawan-kawan yang lain ataupun macam IR Malik bagi tahu, okey, macam IR Malik bagi tahu, pergi grup-grup, okey, grup-grup dekat Facebook tu banyak, okey. Add lah dia orang. Yang mana kalau macam contoh ada masak-masak ke, masak-masak, add lah. Mungkin kita boleh jual mati cooker lepas ni kan. Add lah dia orang. Korang kena naikkan korang punya engagement, barulah korang menjual. Kalau korang tak ada engagement, macam mana orang nak tahu korang menjual? Jadi korang kena naikkan korang punya engagement. Orang tahu yang korang jual kukuh, barulah korang menjual. So saya ingatkan dekat sini, betul penuhkan kolam. Yes, pandai. So korang kena ingat dekat sini, setakat 200-300 orang dalam kita punya friend takkan membantulah, saya kata takkan membantu. So korang kena ramaikan korang punya engagement, korang punya kawan. Macam Air Malik kata minggu lepas, korang boleh buat berapa banyak kan, create Facebook. Berapa banyak? 5. Contoh 5,000. Ada berapa kat situ? Kan 5 darab 5, 25,000. 25,000 kawan. Rajin tak rajin je sebenarnya korang nak buat. Sebab tu saya cakap benda ni rajin tak rajin je kita nak buat. Okay. So korang kena buat benda tu. Okay, betul banyakkan follower. Alright. Tapi ada satu tips kan orang bagi dekat saya. Dia akan buat 5,000. Okay. Dia akan buat 5,000. Lepas tu dah 5,000 tu dia tak refresh pun balik dia punya dia punya kawan-kawan. Dia staykan kat situ biar follower dia yang naik. Sebab dekat Facebook personal pun sebenarnya ada juga follower unlimited. So sebenarnya sama je lah pada saya, rajin tak rajin je lah. Alright, rajin istiqomah. Yes, betul. Okay. So dekat sini kita nak share sedikit feature. Sebab ada tak kat sini yang memang tak menggunakan langsung feature dekat Facebook ni? Sayang tau. Sebab feature kat Facebook ni sangat-sangat banyak yang korang boleh explore, yang saya rasa kadang-kadang satu hari tu saya tak sempat nak buat semua benda. Saya tak sempat nak buat semua benda sebab semua benda ni semua mendatangkan duit. Mendatangkan orang kata trust kepada customer. Macam saya cakap tadi, first adalah wall Facebook kat sini kan, status kita. Okay, tadi saya dah share lah apa yang perlu anda buat, timing dia, apa dia punya soft selling dia. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, walaupun anda menjual, okay, anda create Facebook page anda, okay, anda boleh buat hard selling, tak ada masalah. Tetapi sekarang punya trend kot, saya rasa trend kot. Sekarang punya trend adalah kalau anda share ke dalam grup-grup Facebook daripada anda punya page, dia pun kurang engagement juga sebab korang terlampau hard sale. Okay, so korang kena buat soft sale. Contohnya macam ni. Korang nak, bila korang, nanti saya cerita lah, bila korang dah add grup-grup untuk kita buat iklan macam Air Malik bagi tahu tu, korang kena letak satu gambar yang simple tapi cantik, bukan produk korang. Okay, yang simple tapi cantik, bukan produk korang. Ayat dia bukan ayat produk juga. Okay, produk tu dekat mana, dia akan berada dekat bahagian komen bawah. So engagement tu akan naik, like, comment, share, naik. Macamlah kita Facebook berbayar. Macam tu. So kena ada teknik dia lah. So kalau korang nak buat, kena buat macam tu. Jangan terlampau hard sale sebab orang memang tak suka. Okay, alright. Ni dekat grup lah macam saya cakap tadi So add grup, berapa banyak yang korang nak add. Banyak sangat orang kata
grup dekat Facebook tu, join je, grup masak-masak, grup kucing, grup basikal, grup kesihatan kan, yang ada kaitan dengan kita punya barang lah. Kita boleh masuk dan kita boleh menjual, tapi kena tengoklah dia punya rule. Alright, so apa yang saya nak share lagi sekali, okay, bab story. Story ni benda baru jugalah kan, berapa tak, 2-3 tahun ni jugalah kan. Ikut saya rasa macam tu. Story ni yang paling baru lah. Okay, rugi sangat kalau korang tak guna story ni, sebab kat story ni banyak sangat features. Boleh ada gambar-gambar kan, boleh ada video, boleh ada lagu-lagu yang best sekarang. Okay, apa yang saya nak cakap ni, untuk story minimum setiap hari anda kena buat 5 posting. Okay, sekejap Okay, minimum 5 posting, okay. Tapi posting tu sama jugalah macam kita dekat wall kita. Janganlah kau selalu letak hadsel sangat. Kenalah letak korang punya macam video, okay, video-video lawak ke. Lepas tu korang punya motivasi, korang punya doa, okay, korang punya lifestyle. Tapi korang masukkan sedikit elemen selling dekat situ. Sebab orang kalau dah memang hari-hari letak menjual, orang pun tak nak tengok. Okay, tekniknya adalah first gambar, letak gambar sendiri dulu. Confirm memang ramai view. Okay, perasan tak, gambar dekat dalam IG story, gambar kita sendiri kan memang lagi banyak view daripada produk. Samalah dekat kita punya Facebook wall pun kan. So hari pertama macam contoh besok pagi, pertama sekali letaklah gambar sendiri. Letaklah apa-apa yang berkaitan lah. Okay, letaklah gambar anak ke apa ke yang berkaitan lah, yang orang suka tengok. Okay, lepas tu bila kita dah sharing benda-benda macam tu, macam saya cakap tadi lah, kita selitkan hard sale. Kat sini boleh buat hard sale sebab dia tak ban kita. Macam tadi dekat wall tu dia akan ban kita kan bila kita ayat menjual tu, tapi dekat story ni tak ada. Kau letaklah apa-apa pun insya-Allah memang tak kena ban. Okay, alright, so faham So kita pergi pada page. Jadi saya cakap tadi, page ni ramai tak yang buat. Saya adalah orang yang awal juga buat page masa tu. Page saya lama juga saya tak update, macam rugi sangat, tapi saya memang busy, saya tak sempat dengan anak-anak sekarang kan, dengan sekolah apa semua. Tapi saya share lah. Memang dulu saya ada buat page, nama page saya Kuku Home Appliance, yang memang daripada dulu saya buat. Kebanyakan page ni sebenarnya memang lebih kepada berbayar lah. Okay, saya punya husband dulu pernah buat, tetapi lately kita kurang sikit dekat sini, tapi kita buat di tempat lain lah kan. Page ni pun sama juga korang kena tambahkan follower korang dulu. Alright, korang nak beli follower ke apa tu semua memang boleh lah, kena belajar lah. Sebab kalau kita nak share semua benda hari ni memang tak sempat lah kan. Kita bagi surface yang korang boleh cari juga ilmu lepas ni, dan mungkin NCO kita boleh sharing detail apakah benda yang memang kita kena buat technically. Alright, so dekat page ni orang suka buat live kan. Bila ada follower, confirm lah korang buatlah live, okay, buatlah sharing testimoni macam biasalah. Sama juga dekat Facebook kita punya personal. So saya cakap tadi, personal branding dan storytelling ataupun copywriting is the key juga untuk anda sukses dekat medium apapun. Alright, so yang seterusnya adalah marketplace. Siapa kat sini yang tak pernah guna marketplace? Cuba bagi tahu sikit kat saya, tekan 1, siapa yang tak pernah buat marketplace. Yang ini pun satu feature yang saya rasa best, sebab ada juga orang yang memang dapat sale dekat sini. Okay, korang kena cuba Okay, marketplace ni marketplace ni sebenarnya tempat yang kita tak nak buat soft selling tu semua. Kita tak ada idea pun. Dia dah bagi senang-senang je dekat kita cara kita nak menjual. Okay, dia dah minta kita letak apa, harga kan. Kita dah letak produk. Lepas tu dia macam lebih kurang macam e-commerce lah, lebih kurang macam tu kan. Macam Shopee, yes, betul. Pandai. So Lazada. So korang kena gunakan juga dekat Facebook. Dia dah bagi dah dekat situ, tapi kita ni je sebenarnya yang tak nak buat. Alright, so korang kena explore marketplace ni. Okay, sebab kadang-kadang orang yang berdekatan dengan kita, dia akan cari kita dekat sini. Sebab tu saya cakap jangan lupa juga buat marketplace. Alright,
Boleh, betul. Marketplace ni memang tempat yang hard sale. So don't worry, korang boleh buat kat situ. Sebab saya pun kadang-kadang selalu search kat situ saya nak beli barang kan. Saya memang cari dekat situ. So korang kena buat juga dekat situ. Alright, so last kali features dekat Facebook adalah live. Walaupun sekarang ni orang cakap live ni kadang dah sendu kan. Trend sekarang adalah video kan, video. Tapi saya masih percaya live ni adalah salah satu platform yang memang membantu juga untuk marketing kita. Kita dapat sales. Okay, nak buat live ni sebenarnya satu benda je. Buang malu. Kalau malu tu tak boleh nak buat lah kita punya live kan. So apa yang perlu anda standby adalah sebelum buat live, sebolehnya buatlah satu flyer secantik sikit. Secantik sikit, buat acknowledgement kepada kita punya tim-tim. Okay, sebab orang yang memang membantu kita untuk naikkan engagement kita, trust kita adalah kawan-kawan grup kita. Itu tips saya punya tim lah. Sebab saya nak diorang bersatu hati untuk bantu sesatu sama lain. So apa yang saya pesan dekat diorang, kalau nak buat live bagi tahu. Okay, kita tak naklah live tu sendu kan. So mula-mula memang sendu. Terus saya cakap dulu orang pun tak nak tengok. Okay, mulakan jangan menjual. Bolehlah buat live yang simple-simple. Pasal live, pasal anak, pasal masak-masak yang orang suka. Alright, then selit-selitkanlah juga korang punya marketing hard sale kat situlah. Buat live kan, cerita pasal produk ke apa ke. Yang pastinya buat dengan support kawan-kawan dan support bos. Tu penting So minta NM korang support korang. Cakap bos saya nak buat live ni bos, boleh tak bos buatkan saya flyers? Dia buatkan. Boleh tak bos minta kawan-kawan support. So bagi tahu kat dalam grup. Grup adalah paling penting. Korang kena kenal kawan-kawan korang dalam grup kerana diorang sebenarnya adalah yang membantu kita sesama ahli untuk kita grow dekat grup. Kalau grup pun korang tak nak bersiapa-siapa, senang cakap lah, kenal kat Facebook ke kan. Memang susah lah sebab kita ni kalau nak dikatakan macam cakap, kalau kita menjual ni kadang-kadang adik-beradik pun nak menjauh kan, kawan-kawan pun nak menjauh. So apa yang kita perlukan support adalah kita punya team. So team mesti kena kuat. And then buatlah live content yang bagus. Okay, contohnya kita nak cari, kita nak tarik diorang tu adalah dari segi mana? Kita punya tajuk lah. Okay, buatlah tajuk yang best sikit, yang seronok, yang orang suka, macam rahsia kan, macam pendedahan sesuatu. Jadi orang pun rasa macam nak seronok, teruja macam mana nak masak sambil tidur ke, macam mana tidur kita tak berdengkur ke apa ke. Buat sesuatu tajuk yang best supaya orang pun seronok nak dengar, dan buatlah dalam tu mungkin kontes kan, suruh orang share, komen, so ramai lagi nanti orang boleh tengok, dan lama-lama orang pun akan join kita, live kita. Alright, so dapat sesuatu untuk Facebook, saya bagi roughly je lah sebab kita nak detail satu-satu tu memang tak sempat. So nanti kita minta NCO ke buat kelas lain, nak cikgu yang lebih pandai. Saya tak pandai sangat, saya share apa pengalaman yang saya ada je lah. Alright. So settle Facebook ada live ni, orang suka kalau ada giveaway je. Ya betul, live betul. Kalau kita tengok dekat page-page kan, perasan tak orang suka buat teka-teka, silang kata apa semua kan. Tapi sebenarnya tu membantu kita punya HE, kita punya high engagement kita tu kan memang tinggi. So kita kena buat juga benda tu. Cuma kita malu nak buat kadang-kadang. Kadang-kadang kita bagilah lucky draw yang simple, yang senang kan. Tak adalah yang mahal sangat. Kurang-kurangnya sebenarnya kita nak dapatkan engagement tu je sebenarnya. Alright? Clear untuk Facebook. Saya rasa itu cukup yang saya tahu. So kalau ada NM lain ataupun korang yang lain yang nak buat iklan kat TV Mahajadi, why not kita guna sebaiknya. Ya betul, dia memang macam TV lah. Okay, so korang memang kena buat live tu. Kalau tak nak buat hari-hari pun ambil lah satu minggu tu berapa kali. Sebabnya kita nak kedepankan kita punya produk dan juga kita punya branding diri lah, dan kita punya keyakinan orang, trust orang kepada kita. Kalau kadang-kadang sebab apa tahu, kadang-kadang penulisan kita tu tak sampai, so why not kita buat live supaya dia lebih jelas. Sebab kadang-kadang kita menulis ni orang fikir lain, so why not kita buat live supaya orang lebih jelas apa yang nak kita sampaikan. Alright, okay, so
settle untuk tu Facebook. Ada lagi nak tambah, boleh tambah dekat chat. Mungkin saya terlepas pandang ke sebab saya dah lama juga tak buat benda-benda macam ni, tapi saya share lah apa yang saya tahu, right? Okay, Instagram. Instagram ni seronok sangat. Saya kurang sikit di Instagram tapi saya tahu. Dan saya pernah buat juga. Tapi sekurang-kurangnya saya adalah ilmu sedikit untuk saya share kepada anda semua. Sama juga macam social media yang lain, Facebook tadi, adalah orang nak bersosial. So kenapa orang nak bersosial? Dia nak tahu pasal kita punya live kan. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kalau Instagram, okay, kalau Instagram ni korang kenalah, apa nak cakap, buat tarikkan korang punya follower dululah. Okay, macam saya cakap lah sebelum ni, macam mana nak buat nak ambil follower yang ramai, add lah kawan-kawan kita. Okay, add lah kawan-kawan kita. Dekat dalam Instagram tu banyak kan orang menjual-menjual tu, add lah diorang. Jadi kalau diorang follower kita, so bila banyak follower, banyaklah benda yang memang kita boleh sharing dan dapat manfaat daripada situ. Dekat Instagram ni, okay, macam semua orang tahu, dia bukan macam Facebook. Okay, dia lebih kepada gambar dan video yang cantik. Orang suka macam tu. Kalau dekat Instagram memang macam itu. So nak tak nak kita terpaksa ikutlah cara dan juga apa yang memang dah sedia ada dekat situ kan. Okay, kita kena buat satu video yang cantik, okay, gambar yang cantik. Gambar dan video tak susah. Nanti minggu depan NM Nasi akan ajar. Kita buat simple gambar, kita buat simple video yang cantik, nice, orang memang akan suka. Sebab banyak sekarang kita boleh guna dekat application yang banyak kan sekarang free je. Okay, macam saya cakap tadi, kita kena tambah bilangan follower. Okay, kita boleh add friend atau paid review. Paid review ni, paid review ni memang kena berbayar lah kan. Tapi kalau macam contoh korang tak nak berbayar, contoh korang tak nak berbayar, apa yang korang perlukan buat adalah, Instagram ni dia ada dua kan. Satu Instagram personal, macam kat Facebook tu lah, berbayar dengan tak berbayar kan. Kalau dekat Instagram ni dia ada Facebook, Instagram business dan juga personal kan. So why not korang ada dua-dua. Okay, korang ada dua-dua ni, buatlah. Apa yang biasa orang buat adalah, bila dia buat dekat story, dia banyak dekat Instagram, dia orang akan menjual dekat story lah selain dekat dia orang punya newsfeed kan. Dia akan post dekat IG personal dia, lepas tu dia tag dia punya shop. Siapa perasan macam tu? So orang akan tag. Dia akan tag dekat dia punya personal business dia tu, dan orang akan boleh tengok lah dekat situ dia punya business. So korang buatlah dua-dua benda ni. So itu yang saya tahulah, yang memang saya nampak orang selalu buat. Saya tak mahir sangat tapi saya nampaklah orang buat macam gitu So buat dua-dua, IG personal dan IG business. Lepas tu paling penting, sama juga saya lupa cakap dekat Facebook tadi, memang kena ada hashtag Hashtag kalau dekat Instagram ni memang kena banyak lah, lagi banyak daripada yang Facebook lah. Sebab orang memang akan mencari berdasarkan hashtag juga dekat kita punya Instagram. Okay, buatlah hashtag yang berkaitan dengan produk kita. Alright, sama juga, okay, pastikan posting waktu yang betul juga. Jangan posting waktu yang orang tengah busy, macam pukul 12 tengah hari. Macam tu kadang-kadang orang tak tengok juga Facebook kan. Orang tak tengok Instagram. Orang kadang pagi dia akan tengok pukul 10 kan, dah kat office tu dia relax, 10 lebih, pukul 2 kan, relax. Kadang-kadang kat office tu dia orang tak buat kerja, macam gitu. Tengah hari pun boleh jugalah posting kan, tapi kena tengoklah waktu yang sesuai. Dan lepas tu macam dekat Facebook juga sama. Okay, jadilah follower. Okay, add lah kawan-kawan. Okay, follow lah kawan-kawan lain supaya mereka tahu kewujudan anda dekat Instagram. Right? Sama juga yang saya cakap tadi, picture dia ada personal dan juga business. So both ni korang kena link kan supaya dia memang sangat-sangat membantulah. So mostly dekat kita punya IG features ni, dia ada DM lah, direct messenger. Yang ni korang boleh direct PM dia orang, korang nak ajak join business ke, korang nak jual produk ke,
Alright, so memang korang boleh buat lah dekat situ. Ni dulu memang saya aktif sangat buat. Sama juga Facebook tadi PM saya cakap, saya pun lupa saya cakap ke tak. PM memang saya buat. Apa saya buat tahu? Saya setiap hari tu saya akan ada, contoh kita ada list 2,000, 3,000 kan. Saya akan pastikan hari tu saya PM 50 orang. Saya akan pastikan hari tu saya PM 20 orang. So memang saya buat dari dulu sampai sekarang memang saya tak sempat jujurnya, tapi saya minta saya punya team buatlah macam tu kan. So korang kena buat macam gitu. Kena pilih content ikut trending. Yes, betul. So memang content memang sangat-sangat penting lah dekat kita punya Instagram. Alright, so korang boleh juga buat live kat sana sama juga macam dekat Facebook, buat live. Okay, live menjual, okay, live sharing personal, live untuk bina engagement kita. So kat situ juga okay, kita ada story. Story kat Instagram memang best Korang kalau tak explore memang sangat-sangat rugi. So kat sini siapa dah memang terror by Instagram. Saya kurang sikit. Okay, saya kurang sikit tapi saya tahulah sikit-sikit. And then kita ada yang terbaru ni reel kan. Diorang buat reel. So korang kena cuba buat reel dekat sini. So memang sangat-sangat membantu dan dia ada IGTV. So korang kena explore benda-benda ni semua. Okay. Sampailah korang berjaya dapat high engagement dan seterusnya korang akan dapat PM. Okay, korang akan dapat prospek dan korang akan dapat customer. Okay, benda ni okay, zero cost marketing ni bukan you all buat hari ni you all dapat result. No, it's not. Okay, sebab korang punya engagement kalau terlalu low memang sangat-sangat susah. Okay, so berinteraksilah dengan kawan-kawan, berinteraksilah dengan sahabat-sahabat anda, saudara mara, kawan-kawan dekat semua media-media sosial supaya orang tahu kewujudan anda. Alright. So IG ada nak tambah boleh tambah lah sebab IG saya kurang sikit. Tapi satu yang saya rasa ramai orang buat, orang create sama juga dengan Facebook, boleh create berapa banyak pun IG. Okay, macam contoh diorang banyak buat IG contohnya Wonder Clean by daerah kan, by produk ke, by apa tu macam contoh kita punya nak jual tilam khas untuk tilam. So banyak benda sama juga dekat Facebook jugalah. Rajin dengan tak rajin dengan istiqomah je kita nak buat benda ni. Dua benda ni, Facebook dan Instagram ni, kalau hari-hari kita buat semua feature ni, rasa tak sempat kot kita nak buat benda lain. Betul saya cakap. Jadi explore lah benda ni semaksimum yang boleh. Kena explore. Kalau IG business kena bayar tak? Yes, IG business memang kena bayar lah. Nama pun, bukan. IG business korang boleh tukar korang punya link dekat bahagian bawah tu. Dekat bahagian setting tak silap saya. Dekat bahagian, kalau contoh korang ada personal kan, korang nak switch pergi business punya pun boleh kat situ. Dia tak bayar. Yang maksud saya yang bayar tu adalah untuk advertising. Yang berbayar lah macam Facebook ad. Alright. So korang kena explore benda ni. Ya, kena buat team untuk konten kalau nak lebih menarik. Betul, memang kita kena buat konten. Okay, nak lagi menarik. So kena rajin lah kena rajin. Seronok sangat kita nak explore benda-benda macam ni. Nampak ni kat sini je buat ada story, ada reel, ada IGTV, ada live, ada DM. Memang tak sempat kita nak kerja buat benda lain. Kalau buat personal tak menarik, shop sendiri. Kan, betul. So kita kena ada team. Sebab tu saya cakap semangat berpasukan mesti kena ada dekat kita punya team. Jangan semua dekat tim yang masuk je grup macam contoh saya bagi. Masuk je grup kuku, contoh kita seorang. Kita tak ada kawan-kawan sebab mungkin yang kita kenal adalah kawan kita seorang tu. Okay, berinteraksi lah dalam grup, add lah ada orang dalam Facebook, buat jadikan kawan. Jadi kita tak single, tak rasa macam lonely buat bisnes ni. So kena ada team, okay? Alright? Okay. Kita nak pergi WhatsApp pula. Alright, kita dah penat-penat buat high engagement, kita dah penat-penat buat iklan, kita dah penat-penat buat video, kita dah penat-penat buat copywriting. Apa fungsinya WhatsApp ni? So kena tahulah Okay, fungsi WhatsApp ni sangat-sangat simple. Bohong lah kalau orang tak ada WhatsApp sekarang. Memang bohong. Okay, memang bohong. So semua orang memang ada WhatsApp. Alright. WhatsApp macam semua orang tahu, okay, ada dua. WhatsApp business dan WhatsApp personal. Okay, ini adalah pada saya ada dua benda dekat WhatsApp. Saya boleh menjual dan saya boleh juga closing dekat WhatsApp. Kebanyakannya walaupun kita boleh closing dekat DM, PM, tapi kita tarik lead kita masuk ke
WhatsApp. Kan kita ada link kan, kita ada link tu, okay, kita boleh masukkan dia ke dalam kita punya WhatsApp supaya kita lebih close dengan kita punya customer, kita boleh close dengan kita punya prospek, dan kat sini kita boleh save nombor dia orang, kita boleh jadikan dia sebagai database kita. Macam tu. Sebab nombor telefon is very very important kalau kita nak berniaga. Alright, so kita ada WhatsApp business dan juga WhatsApp personal. Okay, apa yang saya boleh rumuskan apa yang saya fikirlah. Okay, untuk WhatsApp ni pada saya, kita boleh follow up dan close sale berkali-kali. Setuju tak dengan saya? Kat sini memang sangat satu benda yang saya rasa sangat kita kena memang gunalah sekarang. Sebab every day, okay, bangun je pagi, kadang-kadang orang, lepas sembahyang subuh apa semua kan, dia akan cari handphone dan dia akan buka WhatsApp. Setuju tak? Setuju tak dengan saya? Dia akan buka WhatsApp dulu. Dia dah satu benda yang memang sangat penting. Kalau korang tak nak gunakan medium WhatsApp ni sebaiknya, rugi. Rugi sangat. So dia adalah satu medium yang 24 hours memang open. Data on dia memang ada Okay. Lepas tu dia adalah lubuk emas. Kat sini bermacam-macam benda kita boleh buat. Okay. Betul, banyak-banyak social media. WhatsApp lah yang kita buka dulu. Betul, memang kita akan buka WhatsApp. WhatsApp ni memang sangat orang kata, kalau satu hari tu tak ada WhatsApp macam sunyi je kan. Dia kena macam sebab kita nak berinteraksi dengan kawan-kawan kita kan. Kalau dulu takkanlah kita hari-hari, sekarang lagi PKP kan, duk ngadap kita punya anak lelaki. Kita naklah juga orang kata berhiburan sikit-sikit kan. Alright, so kita nak berhibur lah. Alright, so kat sini juga kita akan follow up bahkan pelanggan dan mereka akan membeli lagi. Alright, so seronok, memang seronok WhatsApp ni. So kita nak explore WhatsApp business. WhatsApp personal korang memang dah terror sangat. Tahu kan, memang dah terror sangat. Apa yang best sekarang dekat kita punya WhatsApp personal? Of course lah, dekat WhatsApp sekarang macam sama juga dekat nak tidur on WhatsApp, buka mata on WhatsApp. Betul, setuju. Nak tidur buka WhatsApp, malam-malam buta kan, nak malam buta tengok handphone, kadang tengok WhatsApp lagi, baca kawan-kawan apa semua. Bestnya sekarang ada story. Bila ada story, kita akan stalk kita punya kawan-kawan malam-malam. Betul tak? Jadi rugi tau kalau korang tak guna medium WhatsApp yang story tu. WhatsApp personal kita pun ada story, WhatsApp business kita pun ada story. Yang tu korang kena buat setiap hari. Sekejap nanti kita akan share dekat situ. Alright. Tapi apa yang anda ada dekat WhatsApp features untuk WhatsApp business? Siapa kat sini yang dah guna WhatsApp business? Boleh tekan 1, 2, 3, 4, 5. Tu boleh share lah kat saya. Seronok tak buat pakai WhatsApp ni? Okay, ramai. Semua saya guna WhatsApp biasa. Malik, saya pun guna WhatsApp biasa. Hari tu saya nak convert tapi tak jadi. Tapi saya adalah juga guna. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ramai yang guna WhatsApp business. Good. Boleh share dengan saya malam ni kalau saya terlepas pandang. Sebab saya tak berapa pandai sangat. Tapi saya cubalah share apa yang saya tahu dekat WhatsApp business ni. Sayang nak convert. Ya, betul. Sebab orang kata nanti bila convert kita tak boleh nak get back balik. Tu saya pun belilah nombor yang lain. Saya buat benda lain kan. Maybe nak guna nombor lain tukar WhatsApp business. Yes, betul. So kita carilah. Sebab sekarang pun ada SIM card yang boleh dapat 2 kan. Ada handphone yang boleh dapat 2 SIM card. So why not korang, satu boleh buat WhatsApp business, satu boleh buat WhatsApp biasa. Alright, maybe nak guna. Alright, so apa yang kita ada dekat WhatsApp business. Ni penting sangat sebab orang akan tengok kita punya WhatsApp. Macam saya, sejujurnya bila saya save nombor ataupun saya klik nombor yang saya tak dikenali, saya akan tengok profile picture dia dulu. Business profile. Kan takkanlah kita nak bercakap dengan hantu ke, nak bercakap dengan scammer ke kan. Mesti kita kena tengok dulu benda tu. So benda yang pertama, business profile. Dia ada business profile dekat WhatsApp business ni. Gambar kita. Kalau boleh letaklah gambar profesional sikit. Jual penapis saya pun kita kena ada image yang cantik, image yang menawan. Barulah orang seronok nak berkomunikasi dengan kita. Barulah orang trust. Takkanlah kita nak letak gambar selikir-selikir. Orang nak bercakap dengan kita pun tak nak. Orang nak type dengan kita pun tak nak. Letaklah satu gambar yang cantik. Background belakang putih ke, background belakang yang cantik ke kan. Pilih gambar handsome dan cute, right? Betul. Pilih gambar yang paling cantik lah dekat dalam handphone tu
gambar. Tak apalah, sekarang banyak aplikasi kita boleh edit dia cantik sikit kan, don't worry. So walaupun tak cun, tak handsome, boleh jadi handsome. Yang kurus boleh jadi gemuk. Salah, yang gemuk boleh jadi kurus. Alright. So apa yang kita perlu buat? Set up cantik-cantik. Okay, kita punya business profile. Okay, kat situ letaklah description apa. Okay, ada dia punya tak silap saya ada dia punya description. Korang jual apa semua, pukul berapa open apa semua. Korang kena explore masuk dalam korang punya WhatsApp business, tengok apa benda yang korang tak add in lagi tu, letak korang punya business profile korang kat situ. Okay, lepas tu apa lagi? Selain daripada business profile ni, dia ada katalog. Dekat WhatsApp biasa ada katalog ke tak? Tak ada kan? Saya silap. Betul tak? Tak ada kan? Dekat WhatsApp business ada katalog kan? Yang mana kalau kita boleh letak gambar-gambar dalam tu, gambar paling handsome dan cucu bahaya bagi lelaki kalau handsome takut tambah corak. Kita jangan fikir tu, kita fikir kita nak cari rezeki je, kita jangan fikir yang lain, alright. So kita ada katalog, dalam tu ada katalog, masukkan kita punya gambar. Macam contoh bulan tu ada promosi Julai, macam Ogos promosi Merdeka ke apa semua, masukkan siap-siap dalam tu. Ada video-video, ada gambar-gambar masakan ke apa semua tu, masuk. So senang. Kadang saya suka klik, saya suka tengok katalog apa orang ni jual. Saya suka nampak tak kat situ sebenarnya perempuan dia suka, walaupun dia tak tanya tapi dia suka klik tengok apa orang tu jual. Jadi jangan malu, jangan lupa buat benda katalog ni dalam tu, apa yang anda jual. Anda buatlah ikut anda punya hati appliance kan, hati home care, hati living, buatlah satu-satu kat situ. So nampak cantik. Alright. So ada apa lagi? Katalog kena menarik info. Ya betul, kena menarik. Jadi orang tertarik nak beli. Mungkin adalah gambar-gambar yang macam seronok kan. Orang sukalah nak tengok, dia akan tanya kita balik. Right, dia ada apa lagi? Dia ada welcome, dia ada greeting. Okay. So yang ini memang senang lah untuk kita kan. Bila kadang-kadang kita busy ke apa, dia akan auto. So dia akan senang lah untuk kita. Dan dia ada apa lagi kat sini? Saya tak ingat, lupa. Label. Label tu macam mana? Okay, dia ada warna-warna kan. Dia ada warna-warna. So kita boleh warnakan dia macam contoh, dia ada prospek ke, belum jadi customer ke, dah jadi customer ke. So senang kita nak follow up customer selepas ini. So label tu seronok lah ada kan. Kalau WhatsApp personal tak ada. Ni senang kita nak trace kan kita punya database. Okay. Lepas tu dia ada quick reply ni. Ni pun memang orang kata senang lah, dia boleh auto reply dengan cepat. Dan dia ada aware message lah seperti kalau kita tak available. Right? So saya rasa ini sahaja function untuk WhatsApp business, dia punya features. Betul tak? Ke saya ada silap? Saya tertinggal satu ke dua ke, boleh share? Selain daripada apa yang korang boleh buat dekat dalam korang punya WhatsApp business tu. Korang boleh buat business profile dalam tu. Okay, dia ada katalog. So memang cantik lah kan, sebagai satu saya rasa macam trust lah untuk kita punya bakal pembeli tu. Alright. Okay. Kita share sikit pasal WhatsApp personal. WhatsApp personal ni memang saya buat daripada hari pertama saya jual kuku dan hari pertama saya memulakan saya punya bisnes menggunakan WhatsApp. Walaupun masa tu kan WhatsApp tu dia macam pelik lah. Kita kan jarang guna. Dulu kan kita guna yang apa tu, SMS kan. So apa yang saya buat WhatsApp personal tu, okay. Apa yang saya buat dekat WhatsApp personal tu, okay, bila kita dah promote, okay, promote dekat kita punya Facebook, dekat Instagram kan, nanti lead akan masukkan dalam kita punya WhatsApp kan. So kat situ kita akan closing. Alright, kita akan closing dekat situ, kita akan explain kepada customer apa semua kan. Okay, itu memang basic lah, memang kita tahu. Okay, apa yang perlu kita buat? Ini adalah perkara pertama. Okay, jika you all yang memang baru-baru nak buat kuku, yang memang tak tahu nak jual kat siapa ni, itulah ayat pertama yang selalu orang cakap dengan saya bila jual kuku. Nak jual kat siapa? Ni kan, sedih juga bunyinya kan. Okay, pertama sekali buatlah listing dalam korang punya Facebook, dalam korang punya handphone banyak nombor kan, beratus, beribu. Why not korang buat personal touch sikit dengan korang punya bakal-bakal prospek. Apa yang korang buat?
Okay, kalau dulu mula-mula tak tahu kan, kita terus buat broadcast je. Kan, tapi sekarang orang tak suka broadcast ni kan, kena block kan, tak pasal kan. So rajinlah sikit kuncinya rajin dan konsisten. Rajin sikit. Okay, walaupun baru buat kuku, tak tahu nak jual kat siapa, carilah korang punya cool market, orang-orang yang terdekat, kawan-kawan, sahabat handai, adik-beradik. Okay, korang kena approach diorang dulu. Itu yang mak kuku buat. Itu yang sebenarnya mak kuku buat dululah. Sekejap bismillah. Okay. Masa mula-mula dulu, saya tak tahu nak jual kat siapa kan. Saya minta adik-beradik saya support dulu. Okay, kawan-kawan saya support dulu. Tu saya cakap dulu saya jual sekadar logical thinking saja. Saya buat je apa saya rasa macam jadi dan saya tengok orang buat mungkin macam gini kot. Saya pun follow lah. Alright. Kita approach kawan-kawan kita, adik-beradik kita semua untuk beli. Lepas tu apa yang perlu anda buat? Okay, saya lupa. Apa yang perlu anda buat? Kita dapatkan testimoni tu dulu. Kalau satu customer kan, korang dah dapat jual kan? Jual kat family dulu untuk training. For newbie, betul. Jual dekat family dulu. Okay, kita akan jual kat family kawan-kawan dulu. Lepas tu kita minta feedback. Takkanlah dia orang tak nak bagi kita feedback. Feedback tu sangat penting tau. Macam satu orang kata nyawa jugalah. Sebab itu adalah trust untuk the next prospect dan juga the next customer. Simpan. Okay, simpan. Dan jangan lupa untuk buat branding. Jangan lupa share benda tu kepada semua orang. Okay, semua orang kat dalam medium Facebook ke, kat dalam medium Instagram ke, share lah yang korang close dan dah berjaya juga dapat bantu untuk pemasangan. Dia punya tagline dia adalah bantu. Bantu. Kita bantu dia untuk dapatkan produk kuku. Alright, so buat benda tu penting. Banyaknya dekat saya punya team, masa awal-awal diorang join dulu, 10 unit tu, 4,000 tu datang daripada adik-beradik dengan kawan-kawan sahaja. Ataupun satu tu memang dia beli. Sebab dia nak bagi orang kata diri dia supaya dia pakai kan. Tapi sebenarnya kalau orang cakap dengan saya, boleh tak payah beli dulu. Ada juga lah orang yang memang ada concern benda tu kan. Tak apalah. Okay, kita cuba cari dulu. Kita jadikan kita punya customer tu prospect dan testimoni kepada next customer. Lepas tu barulah. Okay, bila dah post dekat Facebook, minta izin tag dia kalau dia bagi. Tag. Itu adalah, okay, tagging tu adalah perkara yang paling-paling penting korang kena buat. Rugi kalau korang tak buat tau. Sebabnya itu adalah marketing free. Marketing free untuk kawan-kawan dia. So korang kena buat. Dalam team pun sama, kena buat tag tu, minta izin. Kalau tak minta izin pun cubalah kan cari cari orang kata kebenaran untuk dia bagi kita tag dia kan. Kadang-kadang orang pun tak bagi kita tag dia kan. Itu penting. So bila dah tag, kawan dia nampak, so dia tahulah kan. Dan tentunya kawan-kawan dia pun tahu, kawan-kawan kita pun tahu, nampak trust kat situ. Itulah benda yang paling pertama korang kena buat. Wajib buat. Dan sampai sekarang kena buat. Jangan stop. Benda tu adalah rutin sales yang memang kita perlu buat setiap hari kalau anda nak konsisten dekat sini. Sebab tak perlukan duit pun, perlukan korang punya sedikit je usaha kat situ dan juga kerajinan. Consistently dia dekat situ. Dan kat situlah nanti akan datangnya referral yang berapa banyak referral dan membuatkan anda punya database lagi tinggi. So buatlah WhatsApp personal tu sebaik-baiknya. Ada juga orang suka join group dekat dalam group WhatsApp kan. So kena join group yang banyak-banyak tu dalam WhatsApp kita tu, buatlah soft selling sikit. Okay, joinlah group kawan-kawan kita juga yang boleh support kita. Itu adalah benda yang memang saya buat daripada dululah sampai sekarang pun saya masih buat lagi. Alright. So ni hat-trick ayat tak tahan hat-trick tapi okay, hat-trick zero cost marketing melalui WhatsApp. Okay, dia senang je. Tak adalah hat-trick sangat pun. Jadi saya fikir je lah apa yang saya rasa saya nak share kan. Macam saya cakap tadi, join group WhatsApp sebanyak mana mungkin. Tak kisahlah join group business, group WhatsApp business ataupun WhatsApp personal.
option yang pertama, bila dah join, kan ada nombor telefon kan. Tu semua orang pernah buat juga. Ada apa? Ada nombor telefon kawan-kawan kita yang lain kan. Ada orang-orang yang kita tak kenal kan apa semua kan. Kat sinilah sebenarnya senang kita guna yang WhatsApp business, ada label apa semua kan. Kita boleh follow up semua. So lepas tu kita akan personally contact dia orang, bagi tahu yang kita jual kuku, bagi tahu yang kita nak bantu dia orang untuk dapatkan produk kuku, bagi tahu nak join tak tim saya jual kuku. So kalau nak buat broadcast pun boleh, tak nak buat pun boleh, tapi mulakanlah dengan orang kata satu ayat yang yang orang tak rasa macam kita menjual sangat. Ingat tahu, kita jangan menjual sangat, kita nak membantu dia orang. Okey, bila dah dapat nombor telefon dia orang tu, kita akan save dekat dia orang lah. Jangan lupa minta nama. Kita perkenalkan diri kita, save. Sebab apa? Sebab kita nombor telefon tu penting kan, database. Nanti kita nak update dekat story selepas ni, story Facebook tu, story WhatsApp tu penting tau. So kita banyakkan contact number dengan dia orang. Okey, option yang kedua, okay, of course lah kena bayar. Ni saja saya letak kat sini. Saya nak bagi tahu nanti bos NCO. Mana tahu next boleh ajar kita orang buat, boleh syarikan trainer untuk kita orang. Tak perlu save gambar, tak perlu buat label, tak perlu blasting, kita tak perlu buat broadcast. Kita buat option berbayar. Kita buat Wabus. Wabus ni seronok. Saya pernah tengok dekat dia punya YouTube. Saya tengok dekat YouTube. Wabus ni memang senang, tapi dia ada teknik dan teknikal dia lah, nak kena bayar lah kan. Dan dah tahu nanti kita punya next class, kita boleh minta kita punya yang pandai ataupun kita invite orang lain untuk ajar kita. Macam ni. Untunglah dah ada keluarga kat sini. Okay, macam kat Facebook group tu kan, yang kita nak group banyak-banyak, kita nak send. Kadang-kadang kita tak sempat kan nak buat, bila maklum busy di rumah. Okay, dia ada juga dia punya cara dia. Yang tu kita panggil F-Boom, tak silap saya, betul tak? Betul kot, saya macam ingat lupa. F-Boom tu dia ada satu software. So kalau korang masuk dalam tu, dia hantar semua group. Sejam je dah habis semua dia hantar. Okay, mungkin itu kita boleh belajar lah the next. Itu semua kena duit lah. So kita belajar yang tak ada duit dulu. Alright. So buatlah option yang pertama supaya kita dapatkan database dan contact dekat customer tu. Alright. Apa yang perlu nampak dekat sini adalah saya nak bagi tahu pasal WhatsApp punya story tu. WhatsApp mudah kena block. Betul. WhatsApp mudah kena block. Sebab tu saya cakap jangan terlampau broadcast. Jangan terlalu buat broadcast dengan kita punya customer kita. Kita rajinlah buat satu-satu. So sekurang-kurangnya kita tak kena block. Alright. So dah nak habis dah ni, jangan risau. Dah nak habis dah. Alright. So next kita dah go through WhatsApp tu semua. Okay, WhatsApp tadi dah saya cakap, kat WhatsApp punya story buat juga story jangan menjual saja. Kena bagi tahu kita punya activity everyday. Sebab kalau hari-hari kita letak pasal King Top apa semua, orang takkanlah nak tengok. Letaklah kita punya everyday punya lifestyle, sharing motivate ke apa, orang pun suka tengok. Sebab story kan kita boleh link kan sekarang, sangat senang. So jangan risaulah kalau macam agak malas sikit, kita linkkan je semua. Story kita WhatsApp, pergi Facebook, pergi Instagram, linkkan je semua. Okay, linkkan semua. Alright. So kita akan masuk dekat Telegram. Alright. Apa yang saya tahu sebab saya antara yang tak selalu sangat gunalah Telegram ni, tapi saya tahulah sikit-sikit. Sikit-sikit nak share kepada anda semua. Kalau anda nak share dekat saya pun alhamdulillah, syukur sangat sebab saya sukalah nak tahu. Okay, Telegram ni dia sebenarnya adalah kolam database tau. Macam okay, first time 2 minggu, 2 time 1 bulan, 2 time 2 bulan, 4 time kena belum. Alright. So dia kolam database. Okay. Apa yang saya nampak, korang perasan tak trend sekarang dekat Telegram? Okay, trend sekarang dekat Telegram ni, orang suka buat channel. Okay. Lepas tu dia akan buat group. Lepas tu dia buat channel yang best-best lah. Macam contoh buat share resepi ke, movie ke, tips ke, kesihatan ke kan. Dia suka tarik kita pergi dekat Telegram. Betul kan?
ni NM Malik, kalau saya tak salah lah, dia suka tarik, dia suka buat benda-benda macam tu supaya dia nak kan, dia suka tarik lead dia orang kat situ, lepas tu kat situ nanti dia orang memang akan share resipi, movie, apa semua, betul tak? Tapi bila dah ramai follower, dia start sikit-sikit jual produk dia. Macam tu. Tapi janganlah kerap sangat. Alright, janganlah kerap sangat korang nak buat benda tu. Tapi sekurang-kurangnya lead dan database korang tu memang ada dekat situ. Ni korang kena buat lah, sebab saya rasa memang banyak dah orang buat macam ni kan. Dia copy video movie dekat YouTube, dia buat satu link dekat Telegram, lepas tu nanti dia post dekat Facebook, dia post dekat Instagram, suruh masuk link dia tu kan. Banyak tu, kesihatan, travelling, PDF family, banyak, terlampau banyak. Okay, buatlah korang. Ni adalah tips dia macam mana nak dapatkan database customer tu. Lepas tu korang share lah produk korang sikit macam tu. Ini yang saya nampak lah, sebab saya pun join juga benda tu. Saya cakap kenapa sekarang ni orang ramai buat macam ni, macam gini rupanya, cuma tak sempat buat je. Tak apa, kita share ilmu, mana tahu kita dah tak tahu apa lagi cara nak buat, kita boleh buat. Sebab ini kita nak sharing apa yang kita tahu lah kan. Alright, kita apa yang perlu kita buat juga selain tu, kita join sebanyak iklan dekat Telegram. Banyak kan channel iklan, betul tak? Korang search dekat atas tu kan, iklan niaga, grup niaga, paling tak pun masuk dekat community korang. Tu penting. Sama juga dekat WhatsApp tadi, macam NM Malik bagi tahu last week, benda tu okay, memang sangat-sangat penting. Korang kena masukkan korang punya lead dekat korang punya area lah. Alright, kat situ korang menjual lah. Situ memang ada tempat yang menjual kan, so jual lah. Okay, posting setiap hari untuk kita jual lah. Tapi perasan tak saya baru perasan jugalah, dia ada schedule posting dekat dalam Instagram tu. Siapa perasan? Mana saya punya handphone dekat dalam posting Instagram tu kan mesti ada yang dah tahu juga. Saya baru tahu sebenarnya, sebab tu saya share lah, kok ada yang tak tahu. Kita nak share pula, kita nak share dekat dalam Facebook tu. Kita nak share dalam Telegram, kita send gambar tu, lepas tu kat bahagian 3 ujung tu tekan lama-lama sikit, dia akan tulis schedule. So senang tau. So nanti mungkin satu hari tu korang nak blast 3 kali, so dia dah ada schedule juga kat situ. Macam lah kita nak buat schedule dekat kita punya Facebook lah kan, ada step dia kan. Sama juga dekat situ pun ada. So korang boleh buat lah schedule korang dulu, lepas tu nanti dia akan send lah ikut waktu dan juga hari yang korang nak. Lepas tu apa yang saya suka sangat dekat Telegram ni, yang memang saya aplikasi sampai sekarang, saya akan simpan semua info-info dan data. Macam tu. Kan dekat dalam Telegram tu sekarang ni kan dah banyak. Kadang-kadang orang cikgu pun guna channel Telegram tu untuk buat video kan. Macam buat live. Saya rasa memang sangat seronok lah. Sama juga dengan WhatsApp tadi, terlampau banyak nak explore sampai tak sempat nak cerita kan. Boleh buat buat simpan data kita. Lepas tu kita boleh susun kita punya macam projek, baik kita punya folder-folder. Sangat tersusun sebenarnya dekat Telegram. Cuma orang tak suka nak explore dan nak buat. So buatlah, sebab itu adalah satu tempat yang saya rasa sangat nice, seronok. Kalau macam contoh ada ejen baru ke apa kan, boleh view juga dekat Telegram tu yang info-info yang memang dah kita buat. Okay, selain tu macam saya cakap tadi lah, boleh create channel, boleh buat booth. Booth ni pun sebenarnya kita boleh berniaga senang. Bila kita buat booth ni lagi senang, kadang orang nak tengok kita punya produk kan. Cuma saya tak nak share lah macam mana nak buat. Nanti kita buat kelas yang seterusnya lah. Kita buat kelas. Okay, lepas tu bila kita buat booth tu senang lah kita nak buat peniaga dan juga customer. Kalau susah nak manage masa, fokus kepada satu media channel. Yes, betul. Ni saya share apa yang korang boleh buat lah. Kalau macam saya, kalau contoh mungkin that time tu tak sempat, kita tengoklah mana yang sesuai, kita susun jadual kita. Facebook, ya betul, Facebook lebih sesuai menjual. Betul, saya memang agree, saya memang menjual juga memang dekat Facebook. Saya kurang Instagram dan kurang di medium lain, tapi sebenarnya kita tahulah channel-channel tersebut. Alright, untuk Telegram itu saja kot yang saya tahu. Mungkin semua boleh tambah knowledge kat sini lah. Alright, so banyak juga ada tim saya nanti dia pernah dapat sales dekat Telegram iklan ni juga. So korang rugi kalau tak try
Kita tunggu nanti kita punya share lah. TikTok. Gitu. TikTok ni yang paling terbaru ni. Okay, paling terbaru. Siapa yang nak try boleh try. Sangat-sangat best. Okay, sangat-sangat best. Yang mana dia memang tengah in trend. Tak silap saya 2016 kot dia baru start. Saya pun tak explore sangat masa tu. Okay, kat dalam ni tip kita nak stay video kita lama dia lebih kepada video kan. Nak buat video senang. Sekarang memang senang sangat lah. TikTok paling top sekarang 2019 oh 2015 betul lah tu. Saya kurang sikit masa tu, konon-konon rasa macam TikTok tu tak berapa sesuai dengan jiwa saya masa tu. Tapi sekarang saya tengok ramai je orang menjual dekat sana kan. Ramai je orang share manfaat dan produk dekat sana. Kita tengah buat NM buat TikTok dance. Oh no, kita tak dance. Alright. So kat sana nak supaya video kita lama stay tu, korang jangan buat video yang terlampau lama sangat lah kan. Lepas tu korang kena membeli value lah. Kalau menjual sangat pun tak boleh. Macam kita nak jual produk everyday kan, nampak sangat jual. Kita share lah recipe, share lah kenapa bagus ni pakai ni, pakai kuku, bagi tips-tips. Kita kena tambah kita punya follower dalam tu apa namanya tu. Okay. Lepas tu korang kena tengok video orang lain juga sampai habis. Ni sama juga macam Facebook, dia kena ada engagement, dia kena hype lah, kena like, comment, share, like, comment, share. Buat je benda tu, automatically korang punya follower pun ramai. Alright. Pantang larang TikTok. Kena tahu, jangan unfollow orang, jangan delete video, post video ikut community guideline, jangan terlalu banyak hashtag. Okay. Sebenarnya dekat TikTok ni sebenarnya kita nak, selamat ni kita nak dapatkan follower ramai, lepas tu video ramai. Bila follower kita dah lebih daripada 10k, tak silap saya kita boleh buat live kan, betul tak? Kita boleh buat live kat situ lah, live tu kita menjual habis. Kita menjual habis kat situ, barulah kita punya sales tu akan dapat dekat situ. Personal branding dulu, betul. 1,000 ke 10,000? 1,000 Kak Tina. Lupa pula saya, ingat lupa. Okay. So kena buat lah dekat situ. Alright. So bila dah ramai follower, barulah kita menjual. Explore je lah. TikTok ni saya tak pandai sangat, tapi adalah juga godeh-godeh sikit nak buat video gini-gini sebab dia senang kan. Apa yang saya pandai sekarang, mungkin saya short lah macam orang cakap. Ambil video jangan lama-lama lah, sikit-sikit lepas tu kita masuk kita punya CapCut, apa namanya? CapCut, apa namanya? Lupa nama tu. Yang selalu orang buat video tu, sampai lupa kan. Lepas tu kita edit dalam tu, letak video, letak lagu, letak kita punya gambar-gambar, kita punya tulisan. Betul, buat live TikTok pun dapat duit. Betul. Saya pernah nampak seorang tu dia dapat live banyak tau, lepas tu dia claim dapat duit juga. Tahu. Jadi korang kena explore jugalah benda ni walaupun kita rasa macam baru. So kita try lah untuk kita buat. Follow tak ramai tapi boleh iklan bayar 1 minit setiap 10 scroll. Okay, good. So saya rasa itu sahaja yang saya nak share. Allah, dah sejam setengah. Tak tahu apa share ni kat korang, tak bermanfaat ke tidak, tapi sekurang-kurangnya memberi info dan input jugalah kepada korang semua untuk mendapatkan satu kata, aku nak buat kuku, mana medium yang aku nak start menjual. Aku nak buat kuku, apa yang perlu aku buat. So sekarang ni saya share medium-medium dia. So next week kan, tak silap saya kita ada kelas untuk video, kelas untuk gambar. Itu penting tau, join tau. Rugi kalau korang tak join. Lagi kita dengan NM Nasir, personal brand pada penting betul. NM Nasir, dia pandai buat tu. So minggu depan korang kena join, lepas tu kita akan start dengan copywriting tak silap saya. So itu pun penting. Kita nak cakap copywriting ni panjang. So kat situ pun korang akan share lah, okay. Dia akan share lah. Kita NM, kita sedaya upaya akan bantu korang menunjukkan jalan yang lurus supaya korang boleh dapat duit dekat kuku. So seronok tak dekat kuku ni? Seronok tak? Sebab kita ada satu tim yang kuat sebenarnya untuk bantu korang semua. So jangan hilang fokus jangan hilang fokus kat kuku ni. Sebab rugi. Dia tak ada kena keluar duit pun. Alright, dia tak ada kena keluar duit. Jadi gunalah sebaik mana mungkin potensi yang ada korang. Lepas tu korang explore diri korang, kedepankan, insya-Allah korang memang boleh berjaya dekat kuku. Macam mana nak jadi leader, macam mana nak jadi bos yang bagus, itu topik-topik seterusnya lah.
Benda-benda macam tu kita kena slowly, kita kena bina kita punya jati diri dulu, barulah kita akan jadi step by step menjadi ejen kuku yang terbaik. Alright, so seronok tak? Apa lagi kita nak share hari ni? Kalau ada nak tambah daripada apa yang saya share tadi, boleh tambah. Saya minta maaf sangat sebab saya tak berapa pandai, tapi itulah yang saya tahu. Saya tak pernah sorok-sorok ilmu saya. Okay, saya tak pernah sorok. Itulah yang saya buat daripada hari pertama saya jual kuku sampai sekarang. Dan memang saya tak jarang menggunakan costing. Saya memang fully utilize saya punya Facebook personal dan juga yang lain-lainnya. So korang buatlah. Okay, buatlah. Okay, walaupun kadang-kadang dia bukan dapat on the spot korang punya sales, tapi dia akan datang. Usaha je, insya-Allah dia akan membantu anda juga nanti. So hari ni, okay, alang-alang kita dah share, so kita nak jemput lah kan. Okay. Sekejap. Ada lagi lah. Lupa. Masalah dekat TikTok. Kita baca je lah. Followers suka naik. Masalah bila ber-TikTok, followers suka naik. Okay, kenaikan pertama, followers sangat berat. Ni dia ada bagi tahu saya lah hari tu. Konsisten buat engagement. Okay, tak konsisten post video, content daily. Apa ni maksud dia? Tak ada idea nak post. So korang jangan buat masalah dekat TikTok macam gini. So nanti dia akan problem korang punya TikTok. Alright, sampai lupa nak share. Okay, dah nak habis dah ni, tapi saya nak jemput. Okay. Sebab saya punya team mostly memang menggunakan zero cost marketing. Ada buat yang lain-lain juga. Mungkin dia akan share lah lepas ni dekat anda semua. Okay, buat sampai jadi, trust the process. Yes, buat sampai jadi. Semua tu memang memerlukan kerajinan, usaha, konsistensi yang memang sangat-sangat tinggi supaya kita boleh dapat effort, kita boleh dapat sales dekat kuku, right? So saya nak jemput saya punya team, 2 orang yang saya nak minta dia share pengalaman dia orang lah kepada semua dekat sini. Mana dah tahu ada yang memang tak pernah mendengar lagi. Okay, ada yang memang tak pernah mendengar lagi, bolehlah dia orang sharing kepada anda semua. Salah seorang sini, Siti Ruziana, ada tak? Boleh say hi sikit? Saya tak nampak dia. Nana, where are you? Hi. Ada. Hi. Ya. Okay, sebelum mulakan kita nampak situ Siti Ruziana Abdul Jaiz. Alhamdulillah, dia dah join saya lama. Okay, saya rasa dia pun memang guna zero cost marketing juga. So saya nak share thank you pada malam ini kerana dia nak sudi berkongsi dengan kita mungkin beberapa tips yang berguna supaya kita dapat membantu anda semualah. Dia join pada 2017 until now, dah lama, seorang penjawat awam, okay, yang memang kira income dah stabil juga sebenarnya kan, tapi nak buat kuku mestilah something best juga kat situ. So dia punya pencapaian memang dulu 4,000 tu biasa kan Nana. So memang seronok lah. Kita memang pernah dapat yang banyak, dah dapat yang sikit je gitu. So kita kena bersyukur je apa yang kita dapat. Tapi kita nak share, nak minta pengalaman Nana untuk topik hari ini, zero cost marketing. So any stock share screen? Any stock share first? Betul. Lupa saya. Okay, nampak tak? Alright, kita ada still 57 orang lagi. Okay, good. Terima kasih banyak-banyak kerana dengar coretan saya yang tak seberapa ni. Alright, dipersilakan saya punya Anista Siti Ruziana untuk share sedikit sharing berkenaan tajuk kita hari ni dan mungkin tips-tips yang berguna kepada semua ejen kita malam ini. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Siti Ruziana binti Abdul Jaiz. Sekarang duduk di Johor lah dan di bawah NE, di bawah NM Herni. Saya join kuku sejak 2017 sampai sekarang dan secara part time lah sebab masih ada kerja hakiki. Memang betul untuk zero cost marketing ni saya gunakan 2 medium je sebab tahap kerajinan tu tak berapa nak tinggi sangat. Saya lebih pada Facebook dengan WhatsApp. Jadinya memang Facebook pun Facebook personal, WhatsApp pun WhatsApp personal.
Memang daripada awal dulu sampai sekarang 2 medium tu je lah. Untuk Facebook saya biasanya update bila kita close sale, kita settle pemasangan dengan testimoni lah. Macam yang NM Herni kata tadi, memang betul. Jadinya macam awal-awal dulu masa saya masuk kukuh, saya sendiri pun tak guna kukuh sebab suami dah pasang kowe. So kita on je lah tapi jadi ejen kukuh. Okay, kemudian bila kita dah jadi tu, kita nak mula start bagi tahu orang, kita jadi mestilah kita kena guna kan. Jadinya okay, decide pasangkan untuk mak dengan mak mertua. Kemudian bila dah berjaya install tu, so kita akan share dekat Facebook lah. Okay, bila dah share kat Facebook, okay hari ni pasangkan mak penapis air apa semua kan. Okay, sebab tu kan first kita perkenalkan kuku kita sebagai ejen kuku pada kawan-kawan semua dekat Facebook. Jadinya memang meriah lah masa tu. Jadi semua tanya apa tu, macam mana nak pasang apa semua-semua kan. Okay, selain kita up cerita yang kita dah siap pasang untuk mak apa semua tu, kita tag sekali. Contoh macam saya suka tag suami. Sebab bila saya tag suami, macam NM yang ni kata tadi, dia boleh jadi referral. Maksudnya nanti kawan dia akan nampak benda tu secara tak langsung, nanti dia tahu okay, isteri dia ni buat kuku. So kalau nak sambil-sambil tu selit lah, okay, siapa nak ni boleh juga contact suami kan. Okay, jadi jugalah kan. Memang betul jadi. Kemudian bila kita macam customer, kita akan minta izin untuk bila dah siap pemasangan, kita akan minta izin untuk tag dia jugalah. Sebabnya macam tu juga tadi, dia akan jadi referral lah. Bila kawan-kawan dia nampak, keluarga dia nampak dan dia akan cadangkan kita sebagai ejen lah kalau nak pasang. Dan memang terbukti lah dengan zero cost marketing kita boleh kenyang. Dan memang dulu pernah jugalah merasa satu ID kita tu, kita pernah rasa jugalah 10 net, lepas tu ada close dengan jabatan kerajaan juga. Betul. Banyak. 13 unit that time kan Ana? 13 unit jabatan kerajaan masa tu. Masa tu memang macam, masa tu dalam pantang lagi. Tengah pantang-pantang settlekan tu, tapi bos memang banyak bantulah. Okay. Kemudian selain Facebook, saya guna WhatsApp je. WhatsApp pun memang banyak close daripada WhatsApp. Kita buat status WhatsApp tu banyak feedback sampai sekarang walaupun macam mana nak cakap WhatsApp kan kita contact yang ada simpan nombor kita dan kita ada simpan nombor dia kan yang boleh nampak. Tapi alhamdulillah daripada WhatsApp tu juga macam cerita dari mulut ke mulut. Maksudnya dia pernah pasangan kita, kemudian nanti orang tu akan referral kan, referral lah macam gitu. Jadi memang saya gunakan konsep dua tu je lah, guna medium tu Facebook dengan WhatsApp. Dan memang macam dia nak cakap, sekali view berapa Nana? Sekali view berapa dekat status? Sekali view dekat status WhatsApp tu banyak tak? Kalau posting tu. Apa method kat dalam apa method story tu? Adakah just macam sharing produk saja? Apakah method? Mungkin kita ada sharing benda-benda lain yang orang suka seronok tengok. Boleh share? Campur-campur lah. Maksudnya live sendiri, macam ialah kehidupan, lepas tu pasal produk, macam tu lah bila close ataupun kita sharekan kebaikan. Kadang buat je video simple-simple macam tu kan. So akan ada yang bertanya dan status WhatsApp biasanya view dalam 200 macam gitulah. Banyak tu 200 darat referral lagi. Ruginya kalau tak gunakan. Memang banyak referral. Maksudnya mungkin yelah orang percaya dengan kita kan. Macam dekat office tu kira macam yang pasang kira banyak kepada saya lah. Maksudnya memang nak cakap dalam office tu macam saya seorang kot yang buat kuku. Macam gitu. Jadi dah kena cop kan. Dah kena cop kuku. Okay.
tapi tak apalah kan, cop-cop pun lah asalkan boleh kenyang. Tapi memang zero marketing tapi boleh buat kita kenyang. Rasanya itu je kot yang Nana nak tanya boleh? boleh. Okay, so Nana masih bekerja sebagai staf kerajaan kan? Okay, nak tanya, is it your boss number ada dalam kontak you tak, dalam handphone you? And then satu lagi, you tak rasa takut tak? Kalau you, sebab ada setengah orang tu dia bekerja kan, dia takut macam kawan-kawan dia kata buat bisnes kuku lah. Kadang-kadang ada orang ni tak berani nak buat WhatsApp status sebab you know ada sebab dia fikir bos takut bertahu lah whatever kan. Jadi boleh tak you share sebab you share sebab saya lihat banyak orang fikir macam tu, tapi kalau saya tak ada lah. But yang penting kita kena pandai manage masa lah, time bila kita post kan. Mungkin boleh share pengalaman you supaya mungkin ada dekat sini dia rasa takut nak buat benda macam tu, dia takut nanti faham lah. Faham. Tak adalah, ada nombor bos-bos dalam tu tapi tak ada blog. Lepas tu kita buat je lah. Macam tak adalah time kerja tu, time kadang baru masuk ke macam pagi ataupun waktu rehat ke kan. Tak pun kadang-kadang macam kita nak macam ni, macam nak cover tu kau nak okay take 5 kejap, sambil tu sekejap lah shoot berapa selit-selit berapa iklan kan. So memang entah so far dia orang okay lah. Pernah juga bos cakap dia, tapi tak cakap dengan saya lah, dia cakap dengan macam tapi dia good lah buat kerja, maksudnya kerja office selesai walaupun dia banyak kerja lain belakang. So kita sendirilah yang kena time betul. Kita time rehat kan boleh kita buat sebenarnya. Dulu pun saya buat benda yang sama juga, time rehat sebelum sarapan kan. Time-time kita nak agak cover tu mention lah. Okay, kejap lah, relax kejap. Macam itu. Padahal dia time kerja tapi tengah idea tengah datang. So kita bukan curi tulang lah, maksudnya relax kejap, take 5. Tips tu betul, bantu juga tips tu. Saya tak adalah blog nombor bos pun. Memang dia orang tahu. Dah kena chop kan. Dapat bos yang baik pun alhamdulillah kan, dia memahami. Yalah, kadang-kadang benda tu rezeki juga. Baru-baru ni pejabat ada juga nak ambil penapis air, tapi cumanya sayangnya dia kata kuku memang harga semua dah okey, cumanya dia tak taraf Bumiputra, jadinya tak dapat nak masuk. Yang menang tak dapat Hijrah. Jack ada nak. Kalau tak apalah, nanti next. Itulah agak sedih juga masa tu kita orang, tapi tak apalah, next lepas 3 tahun nanti kita minta tukar kuku pula kita punya database tu. InsyaAllah, yang penting kita buat. Alright, okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Nana. Dan kalau ada nak tanya nanti korang check je lah kat bawah kalau nak tanya. Satu sharing yang saya sangat best sebab dia yelah bekerja pun masih boleh buat kuku. Orang kata tak bukan satu halangan lah sebenarnya. Alright, so satu lagi Sharon, nak dengar tak? Saya punya top NE star juga. Korang kena ambil jugalah ilmu daripada dia. Sebab saya rasa dia adalah seorang NE star yang sangat committed walaupun dia bekerja juga. Okay, dia bekerja juga di sektor penyilangan. Tetapi dia committed betul, memang dia nak buat buku betul-betul sungguh-sungguh walaupun asalnya dia hanyalah silent reader sahaja di dalam grup saya. Setahun tau, lama tak dia sebut silent reader kat dalam grup saya tu. Tapi bila dah nampak semua. Husband ke ni? Husband? Yeah. Tak, tapi orang cakap muka dia lebih kurang sama, tapi tak, lain. Alright, dia bukan husband saya. Saya punya husband, saya punya tulang belakang lah. Dia sentiasa ada. Tapi yang ni memang lain. Tapi satu tempat kerja dengan husband saya dulu. Husband saya rekrut dia daripada tempat kerja. That time masa tu lah. Okay, nanti mungkin dia boleh share lah kat anda semua. Tapi dia memang mula-mula dia tak tahu pun dia nak buat buku ni macam mana. Dia kata dia ambil masa lebih kurang setahun. Dia pumpang-pumpang. Dia dengar je apa yang saya pumpang-pumpang dalam grup tu. Dia punya take action tu memang lambat lah senang cakap. Tapi saya sangat positif. Saya sangat
memberi peluang kepada orang yang salary dia dalam grup saya that time. Okay, saya masih tak block dia orang lah, saya tak kick dia orang daripada grup, dan saya nampak potensi dia sekarang dan dia dah nampak jalan yang lurus, orang cakap. Dia dah tahu dah sebenarnya kuku ni macam gini, macam gini. Sampai kadang-kadang saya tak sempat nak ajar pun, bos macam gini bos. Betul lah bos. So itulah sebenarnya bila kita dah nampak peluang tu, memang kita akan terus straight je, tak nak bedok-bedok lagi dah. Alright, so kita persilakan saya punya NE Star dalam grup saya. Okey, dipersilakan Muhammad Fairuz. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Melambung bos cakap Taklah, sebenarnya saya biasa je. Saya perkenalkan dulu diri saya Fairuz. Saya Ernie lah. Saya ni memang asalnya start pada 2017, macam bos cakap, memang lama lah. Saya jadi silent reader, saya diam je, saya tak bersuara pun. Saya just ambil info, belajar. Apa saya KPM dulu dengannya saya punya ni. Lepas tu leader saya ni suami kepada bos saya lah, ni Hairi. Jadinya untuk bila dah join ni, saya memang blur lah mula-mula. Saya tak tahu apa semua ni pasal pupuk ni. Memang saya tak tahu, saya zero, saya pun tak pakai. Okay. So bila starting saya mula menjual satu produk tu, lapis air, saya pasangkan untuk mak saya masa tu. Bila saya pasang, saya tengok okay, dapat commission, saya rasa macam berbaloi lah. Saya pun try buat sikit. Memang macam bos, selalu tagline bos ialah business ni adalah business tanpa modal. So pada saya, bila business tanpa modal, saya nak buktikan lah memang business ni betul tanpa modal. Saya memang guna medium yang tanpa modal lah, tanpa modal lah. Saya lebih pada online lah, saya bukannya offline punya orang. Offline ada jugalah, tapi kurang, lebih pada online. So kalau online ni, saya ada extra rajin jugalah. Tapi memang kadang-kadang tu tak terkejar. Cuma saya fokus kepada dua medium je saja sekarang. Facebook dengannya WhatsApp. Memang tu selalu saya punya tempat lah untuk saya share apa semua. Yang terbaru sekarang saya belajar lah buat TikTok. Itu je lah dua benda ni. Yang lain-lain tu saya ada buat jugalah YouTube, Telegram, Twitter, semua saya buat. Tapi semua bila social media ni memang saya letak semua pasal kuku je. Kalau yang lain-lain tu lah. Tapi kalau Facebook, macam bos selalu cakap, jangan terlalu sangat hard sell, share juga apa harian yang saya buat. Itu untuk orang kata tarik engagement lah, tarik connection dengannya kita punya kawan-kawan lah. Kalau dalam Facebook tu memang saya punya friend list sekarang dah maksimum 5,000. Tapi 5,000 tu pun saya pastikan yang berkualiti lah, orang kata. Saya pastikan friend list saya tu memang yang saya target lah gitu. Saya nak accept ke, saya nak add tu, saya target dulu orangnya macam mana. Satu tips yang saya rasa saya nak share lah. Saya tak pernah share lagi rasanya. Facebook ni saya betul. Itulah. Facebook ni saya setiap hari saya akan wish happy birthday kat semua saya punya friend list. Saya akan check hari tu dia punya birthday, siapa yang punya birthday hari tu saya check. So saya akan wish setiap hari. Betul nampak Fairuz ada buat. Betul. Saya akan share. Maknanya siapa saya punya friend list tu, insya-Allah lah. Kalau dia punya notification keluar, memang saya akan wish. Jadinya kat situ saya tapis lah mana-mana yang macam dah tak aktif, tengok dah setahun dah tak ada post, tak ada teraktif, saya rasa dia dah tak aktif Facebook tu, saya unfriend. Saya add yang baru. Maknanya Facebook saya tu, friend list saya tu memang setiap hari ada orang baru dan ada yang kena unfriend lah. Sebab saya nak pastikan 5,000 yang friend list saya tu adalah orang yang
ada connection yang memang saya target. Lagipun macam bos cakap, bila dalam Facebook ni kena ada engagement dengannya, dia punya connection tu memang kena ada. Jadinya kita nak nak adakan connection tu, kita kena rajin komen lah. Macam saya rajin komen. Saya like, saya komen, saya reply. Macam sebenarnya saya ni, apa yang saya buat sebenarnya, apa yang bos ajar. Saya ikut je apa bos ajar. Bos cakap macam ni, saya ikut. Bos cabar macam ni, saya buat. Jadinya bila saya reply, komen, like, kadang share dia orang punya post, nak dapatkan dia punya ni, orang kadang suka kan bila kita post, kita punya post tu orang share, jadi orang suka. So orang pun akan kenal kita siapa. Oh, dia tahu rupanya kita ni ejen kuku. Saya buat dua cara, hard sale dengan soft sale. Kalau soft sale tu macam bos cakap lah, hari-hari saya post apa yang saya buat. Hard sale tu saya terus bagi tahulah apa yang saya jual. Kalau orang yang macam nak membeli tu pun terus saya direct lah, saya tengok macam mana cara dia. Kalau dia rasa dia nak direct, dia macam nak cepat tu, terus saya terus cakap nak apa. Okay, itu untuk dari segi Facebook lah. Kalau dari segi WhatsApp pula, saya memang hari-hari kat status WhatsApp tu, dan saya pun rajin tengok status WhatsApp kawan-kawan. Lepas tu ambil tahu sikit, bukannya orang kata macam membawang jugalah. Tanya kan, betul konsep kita, betul. Konsep membawang sebenarnya zero cost marketing ni. Itulah. So saya tanya, kenapa ni kan? Kenapa? Nanti dia macam ada connection dengan kita, dia teringat dengan kita. Oh, dia ingat kita ni siapa. Macam itulah selalunya. Lepas tu bila tips saya, bila dia orang ada tanya sekali je berkenaan dengan kuku, ataupun dia tanya apa-apa, saya terus mark dia, saya masukkan dalam broadcast saya punya WhatsApp. So nanti ada apa-apa info terbaru pasal kuku ke apa semua, memang dia akan dapat lah mesej sebelah saya. Okay. Itu untuk WhatsApp dengan Facebook lah yang memang saya sekarang, saya memang banyak tu je lah pada WhatsApp, Facebook. Yang lain-lain tu saya ada buat jugalah. Ni YouTube, saya suka buat YouTube, tapi YouTube tu tak adalah kata nak view banyak ke apa ke. Saya lebih suka macam kadang-kadang customer dia tanya nak video ni lah, saya sendiri pun tak sedangkan kalau orang share video kat saya sampai memori banyak sangat kan. Handphone sekarang pun kita save nak macam-macam kan. So saya suka bagi link YouTube saya. Bagi link YouTube saya dia lagi pun satu dalam masa sama tu dia lebih macam trusted lah, branding kan, dia tahu ada link YouTube. Kadang ada sebenarnya cakap, wah ada link YouTube sekali senang nak share, ni nak tengok, cakap macam tu je. Jadinya lebih mudah lah. Nanti kadang-kadang dia pun share dekat kawan dia macam tu je, tak perlulah kata nak download video banyak-banyak kan. Lagi apa bos, itu je lah biasa yang saya buat. Saya memang zero marketing, memang saya tak pernah berbayar lah setakat ni. Saya guna social media yang ada je. Alright. So dah terbukti lah untuk zero cost marketing sebenarnya boleh buat duit sampai kenyang. Kena ingat tagline tu So kalau ada orang nak join kuku, kita kena cakap dengan dia orang, boleh je join, memang bisnes tanpa modal. So dah nak pukul 11, hampir 2 jam juga kita bersiaran hari ini. Alhamdulillah kepada semua yang stay pada malam ini, memang terima kasih banyak-banyak, sebab saya jarang sharing secara official macam ini, sebab saya malu, sebab saya tak pandai. Ada ramai orang lagi yang pandai, tapi sekurang-kurangnya saya memberikan sedikit ilmu yang saya ada kepada anda semualah. Semoga mendapat orang kata info yang terbaru dan semangat untuk buat balik. Kadang-kadang kita sebenarnya dah tahu tapi kita stop buat. Kita rasa macam rasanya macam dah tak boleh go lah dengan benda ni, tapi sebenarnya itu adalah benda yang memang kita kena buat dan insya-Allah akan dapat juga hasilnya. Alright, so apa yang saya nak cakap kat sini, kesimpulannya dia ada 3 je dekat sini adalah, kalau korang nak buat zero cost marketing ni, first kali tadi
saya bagi tahu kena buat engagement. Tak kira lah WhatsApp, IG, Facebook, semua tu korang kena bina kawan. Okay, bina engagement dengan diorang, barulah diorang trust. And then korang kena be creative. Okay, jangan jadi macam cakap bukan asal boleh, maksudnya korang kena jadikan satu iklan tu kreatif, satu video tu kreatif, orang pun seronok nak tengok. Okay, orang memang suka yang benda-benda yang kreatif, yang cantik tu lah. Okay, be different. Jadikan diri anda tu berbeza dengan orang lain. Macam mana contohnya? Mungkin bila kita buat flyers, letaklah gambar kita. Kan? Be different lah. So, kita punya copywriting pun janganlah sama dengan orang lain. Kalau bos bagi copywriting pun, update dah sikit, tiruvasi dah sikit. Jangan totally 100% copy and paste saja, sebab kita punya cara ayat, penggunaan ayat, intonasi ayat kita semua berlainan setiap orang. Alright, so kalau bos kita bagi ataupun leader kita bagi copywriting yang macam gitu, okay, kita tiru vasi, kita tambah idea tersebut supaya ia menjadikan lebih menarik dan tertarik supaya orang pun seronok nak membaca. Alright, so dapat sesuatu tak hari ni? Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dengar. Alhamdulillah kita masih ada berapa orang dekat sini? 51 orang, tadi hampir 60, it's okay. So itu sahaja. Boleh ambil gambar tak? Semua boleh buka video pada yang boleh open